Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek matematik tingkatan 4 KSSM, di mana kita akan sambung subtopik 8.2 sukatan serakan. Okey. Sebelum ini kita dah sentuh berkaitan dengan subtopik 8.1 serakan, di mana kita dah sentuh berkaitan dengan kata plot batang dan daun, plot titik. Okey, kita dah sentuh pada subtopik 8.1. Jadi sambungan kepada subtopik 8.1, 8.2 ni iaitu sukatan serakan. Kita akan pergi lebih lanjut berkaitan dengan topik ni lah. Okey. Baik. Baik. Terdapat beberapa standard pembelajaran yang kita akan sentuh dalam subtopik 8.2 ni. Okey, yang pertama menentukan julat. Julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Baik. Dalam statistik, julat bagi suatu set data tak terkumpul ialah beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Sukatan ini memberi kita satu gambaran bagaimana data ditaburkan. Sebagai contoh, dalam ujian bahasa Melayu, suatu kelas yang mempunyai julat markah yang lebih besar bermaksud kebolehan murid dalam kelas berkenaan adalah sangat berbeza. Jadi julat ni nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Sebagai contoh, tengok contoh 3 ni. Diberi set data, okay, 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat bagi set data ini. Okey, penyelesaian dia. Daripada set data tu, kita kena cari dia punya nilai cerapan terbesar dan nilai cerapan terkecil. Jadi daripada set data tu, cerapan terkecil dia 14, cerapan terbesar dia 40. Jadi julat sama dengan cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. 40 tolak 14 sama dengan 26. Selesai contoh 3. Okey, baik. Itu kalau dia bagi set data. Okey, bagaimana kita nak menentukan julat daripada jadual kekerapan? Okey, contoh 4 ni kita tengok. Jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. Okey, dia bagi skor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan murid tu, setiap skor tu 3, 5, 6, 8, 12, 7, 3. Tentukan julat bagi data di atas. Dia punya cara sama saja, julat sama dengan nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Nilai cerapan tu kita tengok dekat skor lah, kita tak tengok bilangan murid, kita tengok skor. Skor yang terkecil tu cerapan terkecil 2. Skor yang tertinggi 8, iaitu cerapan terbesar. Okay? Jadi julat sama juga, cerapan terbesar tolak cerapan terkecil, 8 tolak 2 dapat 6. Selesai kat situ. Seterusnya, muka surat 220. Bagaimanakah anda menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul? Okey. Apabila nilai-nilai suatu data disusun mengikut tertib menaik, kuartil pertama Q1 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Manakala kuartil ketiga Q3 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan susunan data tersebut. Gunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan Q1 dan Q3. Okey, kuartil 1, kuartil 3 daripada satu set data tak terkumpul. Yang pertama, susun data mengikut tertib menaik. Yang kedua, tentukan median data tersebut. 3, bahagikan set data kepada 2 bahagian, iaitu bahagian data sebelum median dan bahagian data selepas median. Yang keempat, Q1, okay, kuartil 1 ni ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah di tengah-tengah bahagian data sebelum median. Yang kelima, kuartil 3, Q3 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah
bahagian data selepas median. Yang keenam, jika bilangan data ganjil, median Q1 dan Q3 dapat terus dikenal pasti daripada susunan data. Yang ketujuh, jika bilangan data genap, nilai median Q1 dan Q3 dapat diperoleh dengan mencari nilai purata antara dua data pada kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum atau selepas median. Dan yang ke-8, kita dapat tentukan julat antara kuartil Q3 tolak Q1. Okay, kita tengok contoh nak bagi jelas langkah-langkah tu. Okay, baik. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey adik, soalan A, soalan B, soalan C. Baik, tengok yang A tu. Kita orang kata setiap data memang kita susun mengikut tertib menaik. Okey, kata yang A ni kita dah susun. Jadi kita tentukan kuartil 1 median dengan kuartil ketiga. Jadi kuartil 1 dekat situ 6, median dia 13 tengah-tengah. Okey. Lepas tu kuartil 3 tu 20. Jadi julat antara kuartil 20 tolak 6 sama dengan 14. Ini kalau melibatkan orang kata data tu data ganjil. Okey, data bilangan data tu ganjil. Kita boleh dapat terus lah. Okey, kita dapat median, maksudnya sebelah kiri ni yang data sebelum median ni tengah-tengah dia dapat kuartil 1. Data yang selepas median ni yang tengah-tengah dia tu kuartil 3. Yang B ni kita susun ikut tertib menaik. Okay. Dia melibatkan ganjil juga. Tetapi 9. Okey, baik. Okey, median tengah-tengah 19. Cumanya kuartil 1 dengan kuartil 3 tu dia berada tengah-tengah dekat sini. Jadi antara dua orang kata kedudukan tengah-tengah tu, dua data pada kedudukan tengah-tengah ni 14 maksudnya Q1 kat situ. Q3 antara 20 dengan 21 tengah-tengah dia. Jadi untuk tentukan kuartil 1 kuartil 3 ni, okey, kuartil 3 tadi 20 tambah 21 bahagi 2. Manakala kuartil 1 ni 14 tambah 14 bahagi 2, maksud tengah-tengah dia. Okey, barulah kita boleh tentukan julat antara kuartil. Jadi 20 tambah 21 bahagi dengan 2 tolak 14 tambah 14 bahagi 2 dapat 6.5. Okay. C. Bila melibatkan data genap. Okey, median, kuartil 1, kuartil 3, kita tentukan tengah-tengah antara dua data tu. Okey, median tengah-tengah antara 2.6 dengan 2.8. Kuartil 1, Q1 tengah-tengah 2.5, 2.5 ni. Kuartil 3 tengah-tengah 2.9 dengan 3.0. Jadi julat antara kuartil kita boleh tentukan 2.9 tambah 3.0 bahagi 2 tolak 2.5 tambah 2.5 bahagi 2 dapat 0.45. Okey, itulah cara dia lah. Baik. Seterusnya contoh 6. Tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan. Okey, bila melibatkan jadual kekerapan macam mana kita nak tentukan julat antara kuartil? Okey. Skor dia bagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bilangan murid 3, 5, 6, 8, 12, 7, 3. Okey, bila melibatkan jadual kekerapan ni ada satu lagi ruangan kita kena tambah, kita panggil kekerapan longgokan. Bagaimana kita nak kira kekerapan longgokan ni? Okey. Bila kekerapan longgokan, okey, dia bermula daripada skor yang paling rendah ni. Okay, kat 2 ni, dia punya bilangan murid tu, dia kekerapan 3 lah. Bilangan murid tu kekerapan. Jadi, kekerapan longgokan bermula dengan 3 lah. Dia kena tengok yang mula-mula tu apa. Kalau 3, 3 lah mula. Lepas tu, kekerapan longgokan untuk skor yang seterusnya, kekerapan longgokan yang yang skor sebelum tambah dengan skor bilangan murid skor, selepas dia tu. Jadi 3 tambah 5 dapat 8. 8 tambah 6 dapat 14. 14 tambah 8, 22. 22 tambah 12 dapat 34. 34 tambah 7 dapat 41. 41 tambah 3, 44. Jadi kekerapan longgokan ni kita akan dapat keseluruhan kata cerapan tu kat sini 44 lah. Baik. Seterusnya
Untuk kira julat antara kuartil, okey, mula-mula kita tentukan kuartil 1 tu. Okey, seperti yang kita tahu tadi, kuartil 1 ni adalah cerapan yang ke-1/4 daripada keseluruhan data. Maksud keseluruhan data ni kita tengok keseluruhan data tu kegerapan longgokan tu 44. Jadi 1/4 daripada 44. Jadi cerapan ke-11. Cerapan ke-11 kita tengok dekat sini. Dekat kekerapan longgokan tu. Okey, kalau skor kedua ni, dia bilangan murid dia 3 kan. Jadi cerapan 1 hingga 3. Manakala yang ni skor 3 ni dia bermula cerapan 4 sehingga cerapan yang ke-8 sebab kekerapan dia 8. Skor yang keempat bermula daripada cerapan 9 sampai cerapan 14 sebab kekerapan longgokan dia sampai 14. Skor 5 ni cerapan dia bermula 15 hingga 22 sebab kekerapan longgokan dia 22. Skor yang ke-6 ni cerapan 23 sampai 34 sebab kekerapan longgokan dia 34. Skor 7 bermula daripada cerapan 35 sampai cerapan 41 sebab tu kekerapan longgokan dia sampai 41. Dan akhir sekali skor yang 8 ni kekerapan longgokan dia 44 kan. Jadi bermula dengan 42 tu sampai 44. Jadi untuk tentukan kuartil 1 tadi cerapan ke-11 tadi berada pada dekat sini yang ditandakan ni antara cerapan 9 hingga cerapan 14. Jadi berada pada skor berada pada skor yang keempat. Okey, jadi kita ambil nilai 4 tu sebagai C1 lah, cerapan ke-11 tu lah. Okey, kuartil 1 tu adalah kita ambil skor dia 4. Kuartil ketiga adalah cerapan yang ke-3/4 daripada 44. 3/4 daripada 44 dapat 33. Jadi kita tengok cerapan yang ke-33 tu dekat mana? Dekat sini. Jadi kita tengok kedudukan cerapan dia tu. Lepas tu kita tengok skor dia. Skor yang ke berapa? Skor dia 6. Jadi kita dapatlah kuartil 1 dengan kuartil 3 tadi. Jadi julat antara kuartil 3 tu 6 tolak kuartil 1 4, 6 tolak 4 2. Itu cara dia lah. Tengok betul-betul. Okey, seterusnya. Apakah yang anda faham tentang varians dan sisihan piawai? Varian dan sisihan piawai ialah sukatan serakan yang sering digunakan dalam statistik. Varians ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 varian dan mengukur serakan data pada min yang diukur dengan unit yang sama dengan data. Bagaimanakah anda menentukan varian dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul? Okey, dia ada beberapa rumus dekat sini. Okey, kalau simbol dia panggil macam delta lah, delta kuasa 2 ni. Okey, ini rumus dia. Hasil tambah data tu X tu tolak S bar. S bar ni min. Okey. Data tolak S min kuasa 2 per dengan N. N tu bilangan data. Ataupun varian ni sama dengan hasil tambah X kuasa 2. Maksudnya setiap data tu kita kuasa 2 kan dia bahagi dengan N. N ni bilangan data tolak dengan S bar kuasa 2. S bar kuasa 2 ni min. Ini rumus dia. Kita boleh gunakan. Bila dua rumus ni akan dapat jawapan yang sama lah. Sisihan piawai pula secara ringkasnya kita tengok dia adalah punca kuasa 2 kepada varian. Okey. Rumus dia cuma tambahkan punca kuasa 2 saja kepada rumus varian. Baik. Okey, ini memori dia, min data. Jadi min ni hasil tambah data bahagi dengan bilangan data. Okey, tengok contoh 7. Tentukan varian bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Okey, mula-mula kita tentukan dulu min. Okey, min simbol dia S bar. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 bahagi dengan bilangan data tu 5. Jadi dapat 4.4. Okey, sambung lagi, kita nak cari variance. Okey, rumus variance ni contoh kita ambil, kita nak gunakan rumus yang pertama. Lepas tu kita guna rumus yang kedua, dapat jawapan sama je. Okey, kita guna rumus yang pertama ni. Okey. Variance sama dengan X tu kita ambil mula-mula data dia 2. 2 tolak S bar ni kuasa 2. Jadi S bar tadi kita dah kira 4.4. Sebab tu dia akan jadi 2 tolak 4.4
kuasa 2. Lepas tu tambah, ambil pula yang ni 4. 4 tolak 4.4 kuasa 2. Tambah 5 tolak 4.4 kuasa 2. Tambah 5 tolak 4.4 kuasa 2. Tambah lagi 6 tolak 4.4 kuasa 2. Bahagi dengan N. N tu bilangan data 5. Okay. Jadi dapatlah 1.84. Okay, boleh cuba tekan kalkulator tu. Dapat. Kaedah alternatif. Kita gunakan rumus yang kedua ni. Okay, hasil tambah X kuasa 2 bahagi N tolak S bar kuasa 2. Okay. Kat sini kita tengok. Dia kuasa 2 kan kata setiap data tu 2 kuasa 2. Lepas tu tambah lah sebab dia kata kalau simbol yang ni simbol hasil tambah. Jumlah dia. 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Tambah 5 kuasa 2. Tambah 5 kuasa 2. Tambah 6 kuasa 2. Bahagi dengan N tu 5. Tolak S bar dia tu 4.4 kuasa 2. Kita dah kira min dia tu 4.4. Jadi dapat juga sama 1.84. Dia boleh cuba kat situ. Mesti dapat. Seterusnya. Tentu contoh 8 ni. Tentukan sisian piawai bagi set data. Okay, 5, 7, 8, 8, 10, 13, 15, 16, 16, 20. Okey, baik. Min. Kita dah belajar tadi. Kita tambahkan semua set data ni. 5, tambah 7, tambah 8, tambah 8, tambah 10, tambah 13, tambah 15, tambah 16, tambah 16, tambah 20. Bahagi dengan bilangan set data tu ada 10. Jadi dapat min dia 11.8. Variant. Okey. Sama juga kita nak guna rumus 1 ke rumus 2. Okey, katakan kat sini dia ambil rumus yang kedua lah. Rumus yang kedua ni mungkin tak panjang sangat nak tulis. Okey, dia ambil kat sini setiap set data tu kuasa 2 kan. Lepas tu tambah. Okey. Tambahkan ke semuanya. Kuasa 2 kan setiap set data, tambahkan semuanya. Okey, 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 16 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 bahagi bilangan data tu 10 tolak min dia tu 11.8 kuasa 2. Okey, min kuasa 2 sama dengan 21.56. Itu variance. Soalan dia nak sisian piawai. Jadi kita dah sentuh tadi sisian piawai adalah punca kuasa 2 kepada varian. Jadi kita punca kuasakan dia. Punca kuasa 2 dia kan dia dapat 4.643. Selesai kat situ. Contoh 9. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung variance dan sisian piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Okey, bila melibatkan jadual kekerapan macam ni, okey baik. Min, kata kita nak kira min tu, kita darab dengan dia punya kekerapan. Kekerapan dekat sini bilangan murid lah. Okey, kekerapan darab dengan bilangan buku untuk setiap ni lah. Jadi kita tengok 3 darab 0 tambah 5 darab 1 tambah 8 darab 2 tambah 2 darab 3 tambah 2 darab 4. Lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah bilangan murid tu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Jadi dapat 1.75. Variance. Guna rumus yang mana? Okey, variance. Bila melibatkan kekerapan bilangan murid tu, maksudnya kita kena rumus tu, okay, kita guna yang ni. Kita kena tambahkan kata apa? Kita kena darabkan setiap data ni dengan F. F tu kekerapan. Dekat sini kita sebagai contoh tengok. Okey, bilangan muridnya 3, data X dia 0, tolak S bar tu. Okey, S bar tu min kan 1.75. Jadi 3 dalam kurungan 0 tolak 1.75 kuasa 2. Okey, rumus dia tu. Tengok yang ni. Okey. Tambah. Okey, sebab dia hasil jumlah lah, summation jumlah. 5 dalam kurungan 1 tolak 1.75 kuasa 2. Tambah lagi 8 dia punya kekerapan dia tu dalam kurungan 2 tolak 1.75 kuasa 2. Tambah lagi dia punya kekerapan 2 dalam kurungan 3. X dia tu 3 tolak 1.75 kuasa 2. Tambah dia punya F tu 2 dalam kurungan 4. Dia punya X tu 4 tolak S bar dia 1.75 kuasa 2. Bahagi dengan jumlah kekerapan tu 20 lah tadi. Okey.
bahagikan dia dapat 1.2875. Dapat varian lah. Okay. Kaedah alternatif. Alternatif ni maksudnya dia menggunakan rumus yang kedua ni, rumus yang kedua tu. Okey, yang ni, yang bawah ni. Okey. Setiap nilai tu, maksudnya kata yang ni tadi tu, dia gunakan hasil tambah Fx kuasa 2. F tu kekerapan dia ni, bilangan murid, darab dengan dia punya X tu bilangan buku. Jadi kuasa 2, maksudnya bilangan buku tu kuasa 2. 3 darab 0 kuasa 2, tambah 5 darab 1 kuasa 2. Tambah 8 darab 2 kuasa 2, tambah 2 darab 3 kuasa 2, tambah 2 darab 4 kuasa 2, bahagi dengan bilangan kekerapan tu, bilangan murid jumlah dia 20, tolak S bar kuasa 2. Jadi tolak min kuasa 2, 1.75 kuasa 2. Jadi dapatlah sama juga, 1.2875. Itu kaedah alternatif. Okay? Yang pertama. Ada satu lagi kaedah alternatif yang kedua, kita buat jadual kekerapan macam ni. Okey, kita buat jadual nilai X tu 0, 1, 2, 3, 4. Okey, bilangan buku tu kita wakilkan sebagai X. Lepas tu bilangan murid tadi cikgu dah bagi tahu tadi dia punya kekerapan frekuensi Okey, 3, 5, 8, 2, 2. Lepas tu dia buat ruangan untuk F darab X untuk setiap kolom ni, bahagian ni, setiap baris tu. Okey, 0 darab 3 0, 1 darab 5 5, 2 darab 8 16, 3 darab 2 16, 4 darab 2 8. Dapat ruangan untuk Fx ni. Okey. Lepas tu bawah tu dia ada jumlah dia, jumlah F, jumlah kekerapan akan dapat 20 jugalah, bilangan murid semua 20. Jumlah Fx, okey, hasil darab F darab X ni tambah semua dapat 35. Lepas tu pula dia buat ruangan X kuasa 2, maksudnya bilangan buku tadi tu kuasa 2 kan dia. 0 kuasa 2 dapat 0, 1 kuasa 2 dapat 1, 2 kuasa 2 dapat 4, 3 kuasa 2 dapat 9, 4 kuasa 2 dapat 16. Akhir sekali ruangan untuk F darab X kuasa 2. Okey, setiap nilai F darab dengan X kuasa 2. Okey, 3 darab 0 0, 5 darab 1 5, 8 darab 4 32, 2 darab 9 18, 2 darab 16 32. Lepas tu dia jumlahkan semua. Jumlah Fx kuasa 2 tu dapat 87. Okey, tiga nilai ini akan digunakan untuk kira min, varian dan juga sisian piawai lah. Okey, min rumusnya kita guna yang ni. Okey, ni cikgu tunjukkan sini. Ni min. S bar sama dengan jumlah Fx bahagi jumlah F. Okey, jumlah F 35 bagi jumlah F 20. 35 bagi 20 dapat 1.75. Varian kita gunakan yang ni. Okey. Jumlah Fx kuasa 2 bahagi jumlah F tolak S bar kuasa 2. Okey, jumlah Fx kuasa 2 87 bahagi dengan jumlah F tu 20 tolak S bar kuasa 2. S bar tu kita dah kira dah 1.75 kuasa 2. Jawapan dia akan dapat sama dengan kata penyelesaian ni dan juga alternatif 1 tadi, iaitu 1.2875. Nak cari sisian piawai, kita punca kuasa 2 kan dia dapat 1.1347. Selesai dekat situ. Jadi cikgu galakkan pada pelajar untuk lebih mahir berkaitan pengiraan mean, variance, sisian piawai ni boleh buat praktis sendiri 8.2A itu. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks ni ada jawapan. Seterusnya, standard pembelajaran menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Baik, sukatan serakan mengukur taburan suatu set data. Julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Namun, julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Bagi kes yang wujudnya pencilan ataupun nilai ekstrim, julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Okey, pencilan atau nilai ekstrim ni sama ada nilai yang set data tu akan ada satu nilai yang orang kata besar, yang nilai dia tu jauh daripada nilai-nilai yang lain, ataupun nilai dia kecil terlalu jauh dengan data yang lain. Macam itulah nilai ekstrim. Sisian piawai biasanya digunakan untuk membanding dua set data. Secara umumnya
Sisihan piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan min. Manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Okey, kita tengok contohlah nak bagi faham konsep tu. Contoh 10. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 21, 25 dan 40. Tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okey, mula-mula kita kira dia punya julat. Okey, julat tadi kita tengok cerapan terbesar dia berapa? Set data terbesar 40. Tolak cerapan terkecil 10. 40 tolak 10, 30. Julat antara kuartil. Okey, kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita tengok mula-mula median dia 18. Jadi dia punya kuartil 1 berada tengah-tengah. 11 dengan sebelah ni. Jadi kuartil 1 11 lah. Okey, lepas tu yang sebelah kanan ni kita nak tentukan kuartil 3. Kuartil 3 berada tengah-tengah 21 dengan 21. Jadi kuartil 3 tu 21. Jadi julat antara kuartil 3 21 tolak kuartil 1 sebelah dapat 10. Jadi antara dua nilai ni, julat dengan julat antara kuartil, julat antara kuartil ialah sukatan serakan yang lebih sesuai kerana wujudnya pencilan ataupun nilai ekstrim tu 40. Nilai dia lebih jauh, lebih besar daripada nilai data yang lain. Itu maksud dia. Okey, baik. Contoh 11. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian fizik. Okey, ujian 1, ujian 2, ujian 3, ujian 4, ujian 5. Aiman dan John. Markah ujian masing-masing lah. Ujian 1 sampai ujian 5. Okey, salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Jadi kita kena kira min dan juga sisihan piawai lah untuk Aiman dan juga John. Jadi okey, min markah kita kira yang Aiman dulu. Okey, 40 tambah 70 tambah 90 tambah 85 tambah 64 bahagi dengan 5. Okey. Ujian tu ada 5, jadi dapat 69.8. Sisihan piawai kita kan dah belajar tadi. Setiap markah tu, okay, kita kuasa 2 kan dia, bahagi dengan jumlah data, tolak dengan min kuasa 2, lepas tu punca kuasa 2 kan dia. Okay. 40 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 tambah 85 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 bahagi dengan 5 tolak min kuasa 2 tu 69.8 kuasa 2 punca kuasa 2 kan dia dapat 17.67. Itu untuk Aiman. Manakala untuk John kita kira min markah 80 tambah 65 tambah 73 tambah 58 tambah 73 bahagi 5 dapat min dia sama 69.8. Seterusnya kita kira dia punya sisihan piawai. Okey. Kuasa 2 kan dulu dia punya markah 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 bahagi 5 tolak min tadi itu 69.8 kuasa 2 punca kuasa 2 kan dia dapat 7.574. Jadi sisihan piawai John tu lebih kecil. Jadi kerumusan dia, John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah lebih konsisten. Jadi kalau sisihan piawai lebih kecil, konsistenlah dia punya pencapaian. Okey, selesai dekat situ. Jadi cikgu galakkan pada pelajar buat praktis sendiri 8.2B ini untuk lebih mahir berkaitan pengiraan julat dan julat antara kuartil, varian sisihan piawai semua tu. Okey. Pada muka surat 225 ni. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Seterusnya, muka surat 226. Standard pembelajaran membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Okey, baik. Pada subtopik sebelum ni 8.1 serakan, kita dah belajar plot batang dan daun dan plot titik. Okey, selain daripada plot batang dan daun dan juga plot titik, plot kotak juga merupakan satu kaedah yang berguna untuk menunjukkan serakan sesuatu set data. Apakah itu plot kotak bagi set data tak terkumpul? Plot kotak ialah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi suatu set data berdasarkan 5 nilai, iaitu nilai minimum,
kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum bagi set data berkenaan. Plot kotak dapat menunjukkan sama ada suatu set data adalah simetri pada median. Plot kotak selalunya digunakan untuk membuat analisis dengan bilangan data yang banyak. Jadi kita akan, bila kita buat plot kotak, kita akan jumpa 3 bentuk macam ni. Bentuk satu, dia macam orang kata seimbang lah. Kiri dan kanan. Q1 tu kuartil 1, M tu median, Q3 tu kuartil 3. Di sebelah hujung kiri ni adalah nilai minimum, di sebelah hujung kanan ni nilai maksimum. Bentuk dua di mana sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri. Dia pencung ke kanan macam tu lah. Manakala bentuk 3 ni sebelah kiri lagi besar daripada sebelah kanan, pencung ke kiri contoh. Baik. Bagaimanakah anda membina plot kotak? Okey, plot kotak akan dibina di atas garis nombor. Pertimbangkan data di bawah. Okey, sebagai contoh. Data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh oleh 15 orang dalam suatu ujian bahasa Cina. Okey, ini markah dia lah. Dia dah susun cantik lah daripada yang paling rendah sampai daripada yang tinggi. Jadi kita boleh dapat 5 nilai dekat sini. Nilai minimum 35. Okey. Kuartil pertama. Okey, kita tengok kat sini 15. Median tengah-tengah. Okey, median tengah-tengah iaitu 57. Jadi bila kita dah dapat median ni kat tengah-tengah, kita boleh tentukan di sebelah kiri ni yang tengah-tengah dia adalah tengah-tengah pada yang sebelum kata di sebelah kiri median ni 45 ni adalah kuartil pertama, kuartil 1. Kuartil ketiga kita tengok sebelah kanan. Median 57, jadi kita tengok sebelah kanan ni, yang tengah-tengah dia apa? 68. Jadi kuartil 3 tu 68. Nilai maksimum 75. 5 perkara ni kita perlu kena pasti, kita tentukan dulu sebelum kita nak lukis plot kotak. Jadi berdasarkan 5 nilai ni, kita plotkan plot kotak. Okay, plot kotak macam ni. Nilai minimum 35, kuartil 1 45, median 57, kuartil ketiga 68, nilai maksimum 75. Okey, macam inilah bentuk plot kotak. Okey, boleh lukis kat situ baru nampak faham. Contoh 12. Okey. Okey, contoh sebelah tadi dia kita cari daripada kita tentukan nilai, kita lukis plot kotak. Okey, baik. Contoh 12 ni dia bagi plot kotak, kita kena tentukan nilai. Nilai apa? Yang ni soalan dia. Diberi 2 plot kotak A dengan B ni. Bagi setiap plot kotak nyatakan, okey, ada 7 perkara yang ditanya kat situ. Median, kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antara kuartil, nilai minimum, nilai maksimum, julat. Okey, 7 perkara. Okey, tengok kepada A tu, plot kotak A tu. Median dia kita tengok kat sini 52. Kita kena baca betul-betul 52. Kuartil pertama 35. Kuartil ketiga 64. Julat antara kuartil, maksudnya kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kita boleh kira lah kat situ 64 tolak 35 dapat 29. Nilai minimum okey 18. Nilai maksimum 80. Julat nilai maksimum tolak nilai minimum 80 tolak 18 dapat 62. Sama juga konsep dia dengan yang B ni. Nilai median tengah-tengah 11. Kuartil pertama 5. Kuartil ketiga 21. Julat antara kuartil, kuartil ketiga tolak kuartil pertama. 21 tolak 5 dapat 16. Nilai minimum 0. Nilai maksimum 35. Julat nilai maksimum tolak nilai minimum. 35 tolak 0, 35. Selesai. Okay, nak lebih mahir berkaitan dengan plot kotak ni, okay, cikgu galakkan pada pelajar buat praktis sendiri 8.2C tu. Okay, jawapan boleh rujuk di bahagian ruangan jawapan di belakang buku teks. Okey, baik, seterusnya standard pembelajaran menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan nilai sukatan serakan dan perwakilan grafik. Okey, apakah kesan perubahan data terhadap serakan? Perubahan data merangkumi kes-kes seperti di bawah. Yang pertama, setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalas secara seragam. Yang kedua, setiap data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalas secara seragam.
Yang ketiga, kewujudan nilai pencilan ataupun nilai ekstrim dalam set data. Yang keempat, suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Okey, baik. Apakah kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap data ditukar dengan menambah atau menolak suatu pemalar? Okey, pertimbangkan kes ini. Pada mulanya saya mempunyai set data 58341. Jika setiap cerapan dalam data ini ditambahkan dengan 5, maka data di atas akan menjadi 10, 13, 8, 9, 6. Apakah yang berlaku kepada nilai serakan seperti julat, julat antara kuartil, variance dan sisian piawai bagi set data baru. Jadi secara ringkasnya kat sini, kalau kita tambah ataupun kita tolak suatu pemalar daripada setiap set data tu, tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam suatu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar. Maksudnya kita tambah dengan seragam lah. Maksudnya kalau tambah 5, semua set data tu kita tambah 5. Kalau tolak 5, setiap set data tu kita tolak dengan 5. Jadi tiada perubahan kalau melibatkan kita tambah atau tolak suatu pemalar pada set data tu. Situasi kedua, apakah kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap nilai dalam suatu set data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalar? Okey, yang ni kita darab dengan bahagi pula dengan satu pemalar. Pertimbangkan kes ini. Pada mulanya saya mempunyai set data itu 58341 sama set data tu. Jika setiap cerapan data ini didarab dengan 2, maka data di atas akan menjadi 10, 16, 6, 8, 2. Apakah yang akan berlaku pada nilai serakan seperti julat, julat antara kuartil, variance dan sisian piawai bagi set data terbaru? Jadi kesimpulannya, okey, dalam kotak hijau ni, cikgu nak terus pergi kat sini. Okey, ada dua situasi tadi. A tadi, apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar K. Okey, kalau kita darab dengan pemalar, apa berlaku kepada julat? Okey, julat baru sama dengan K darab julat asal. Maksudnya pemalar K itu darab dengan julat asal. Darab saja. Okey, julat antara kuartil baru, pemalar K darab dengan julat antara kuartil asal. Yang ketiga, sisian piawai baru, pemalar K darab dengan sisian piawai asal. Dan yang keempat, varian baru sama dengan pemalar K kuasa 2 darab dengan varian asal. Kenapa kuasa 2? Sebab rumus varian dia kuasa 2 kan. Tu je beza dia. Yang lain, K darab dengan julat asal. K. Okay? Manakala varian dia K kuasa 2. Itu beza dia. B itu situasi dia apabila setiap cerapan dalam suatu set data dibahagi dengan suatu pemalar K. Okey, bila dibahagi, julat baru sama dengan julat asal bagi pemalar K. Julat antara kuartil baru, julat antara kuartil asal bahagi dengan pemalar K. Sisian piawai baru pula sama dengan sisian piawai asal bagi pemalar K. Varian baru sama dengan varian asal bagi pemalar K kuasa 2. Itu kalau melibatkan situasi kita darab ataupun bahagi data tu dengan suatu pemalar K. Seterusnya, apakah kesan ke atas sukatan serakan apabila suatu pencilan ataupun nilai ekstrim tu dimasukkan atau dikeluarkan daripada suatu set data? Okey, apa berlaku kepada julat? Julat akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. B, julat antara kuartil pula, nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila suatu pencilan ditambah atau dikeluarkan daripada suatu set data. Manakala varian dan sisian piawai, nilai bagi varian dan sisian piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisian piawai baru akan semakin kecil dan sebaliknya. Jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisian piawai baru akan semakin besar dan sebaliknya. Dalam bentuk ayat mungkin kita tak berapa nak nampak, tak berapa nak faham, kita terus pergi kepada gambaran secara grafik dia macam mana. Okey, baik. Muka surat 230. Bagaimana anda menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan perwakilan grafik? Dari segi grafik kita akan nampak lebih mudah.
Kesan perubahan data dapat dipaparkan secara grafik dengan menggunakan plot titik, plot batang dan daun dan juga plot kotak. Tiga cara ni. Okey. Okey, kita tengok pada situasi pertama. Data ditukar secara seragam dengan menambah atau menolak suatu pemalar. Okey, baik. Mula-mula plot titik ni skor dalam kuis sains. Ini data asal dia. Okey, data asal. Data asal ni apabila setiap cerapan ditambah dengan 2. Jadi cerapan ni kita tengok nilai nombor dia tu. 8 tambah 2, 10. Dia punya kekerapan sama 1. 9 tambah 2, 11. Kekerapan dia sama 3. 10 tambah 2, 12. Kekerapan dia sama 3. 11 tambah 2, jadi 13. Kekerapan dia sama 5. 12 tambah 2, 14 kan. Kekerapan dia sama 4. 13 tambah 2, 15. Kekerapan dia sama 2. 14 tambah 2, 16. Kekerapan dia sama 1. Okey. 15 tambah 2, 17. Kekerapan dia sama. Nilai itu bertambah 2. Setiap cerapan tambah 2. Apa berlaku kepada julat ataupun julat antara kata ni lah. Julat untuk data ni. Dalam raja di atas, apabila setiap cerapan ditambah dengan 2, didapati bahawa seluruh plot titik dianjak ke kanan. Okey, dia bertambah 2 ke kanan. Okey. Sebanyak 2 unit dengan serakan tidak berubah. Serakan dia tetap sama. Serakan ni nak tahu macam mana? Yang kata maksimum dia tolak dengan yang minimum tu berapa? Sama juga. Okey, data asal julat dia 15 tolak 8, 7. Data baru 17 tolak 10, dapat 7 juga. Jadi kita tengok kat sini julat skor asal 15 tolak 8 dapat 7. Julat skor baru pun sama, 17 tolak 10, 7 juga. Sebab tu dia kata julat tu tak berubah, sama. Julat bagi kedua-dua set data adalah sama. Secara generalisasi, apabila setiap cerapan dan satu set data ditambah dengan satu pemalar, nilai sukatan serakan tidak berubah. Seterusnya, muka surat 231. Data ditukar secara seragam apabila setiap cerapan didarab atau dibahagi dengan suatu pemalar. Okey, data skor dalam kuis matematik. Ini dalam skor asal dia. Setiap cerapan didarab dengan 2. Jadi 1 darab 2, 2. Kekerapan dia sama 1. 2 darab 2, 4. Kekerapan dia 3 sama. 3 darab 2, 6. Kekerapan dia sama iaitu 5. 4 darab 2, 8. Kekerapan dia sama. Okey. 4. 5 darab 2, 10. Kekerapan dia 3. Nampak tak? Dia berubah. Kedudukan tu berganda, 2 kali ganda kan. Okey, kita nampak kat situ. Apa berlaku pada julat? Dalam rajak di atas, apabila setiap cerapan didarab dengan 2, didapati bahawa serakan seluruh plot titik telah berubah menjadi 2 kali ganda lebih besar. Serakan dia lagi besar. Okey. Julat skor asal 5 tolak 1 dapat 4. Julat skor baru 10 tolak 2 dapat 8. Maksudnya 2 kali ganda bertambah julat tu. Sebab tu rumus dia kita tengok kat sini. Julat bagi set data baru menjadi 2 kali ganda julat bagi set data asal apabila setiap cerapan dalam satu set data didarab dengan satu pemalar K. Sebab tu rumus dia julat baru sama dengan K tu pemalar tu 2 tadi kan. Darab dengan julat asal. Okay, 2 darab 4 dapat 8. Itu rumus dia. Bagaimana rumus itu tercipta daripada situasi inilah. Jadi secara umum dia, apabila setiap cerapan dalam satu set data didarab dengan satu pemalar K, nilai sukatan serakan akan berubah. Selesai kat situ. Muka surat 232, situasi ketiga. Suatu nilai yang dimasukkan atau dikeluarkan merupakan pencilan ataupun nilai ekstrim. Okey, skor dalam kuis matematik. Yang tadilah nilai yang sama. Lepas tu dia tambah dengan suatu pencilan nilai ekstrim 9 dekat sini, ujung jauh daripada nilai yang lain. Okey, apa akan berlaku kepada serakan dan juga julat? Dalam raja di atas, apabila satu pencilan dimasukkan dalam set data, dapati bahawa serakan seluruh plot titik telah menjadi lebih lebar. Jadi dia bertambah. Bertambah daripada nombor 1 sampai 9. Jadi julat skor asal, kita tengok ni asal dia 5 tolak 1. 4. Julat skor asal. Julat skor baru 9 ni nilai pencilan atau nilai ekstrim 9 tolak 1, 8. 2 kali ganda juga kat situ.
Julat bagi set data baru menjadi lebih besar dibandingkan dengan julat bagi set data asal apabila suatu pencilan dimasukkan. Secara umum dia nilai sukatan serakan bagi set data baru akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai sukatan bagi set data asal apabila suatu pencilan ataupun nilai ekstrim itu dimasukkan. Selesai dekat situ. Okey, seterusnya kita masuk kepada 233. Contoh 13. Diberi set data 4, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 12. Hitung sisian piawai bagi set data ini. Seterusnya hitung sisian piawai baru apabila 4 dikeluarkan, 7 ditambah, 18 ditambah. Maksudnya situasi kat sini kita keluarkan data, A itu keluarkan data dia, B ini kita tambahkan data baru, C ini dia tambahkan nilai pencilan ataupun nilai ekstrim. Mula-mula kita kira dulu min. Okay, kita dah sentuh tadi macam mana nak kira min. 4 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 12 bahagi dengan jumlah set data. Okay, set data tu 8. Jadi 8.5. Sisian piawai punca kuasa 2. Okey, setiap set data tu kita kuasa 2 kan dia. 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 bahagi dengan jumlah data 8 tolak min kuasa 2. Min tu 8.5 kuasa 2 dapat 2.784. Ini adalah min dan sisian piawai untuk data asal. Okey, kita pergi pada situasi A. 4 dikeluarkan. Jadi kita keluarkan 4 tu. Jadi untuk min baru kita keluarkan 4 jadi tinggal 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 12 bahagi dengan jumlah data baru sekarang ni tinggal 7. Okey, dapat min baru 9.143. Sisian piawai pula kita keluarkan 4 tu jadi 4 kuasa 2 ni tak ada lah. Jadi 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 bahagi dengan jumlah data baru 7 tolak dengan min baru kuasa 2 tu 9.143 kuasa 2 dapat 2.356. Okey, inilah situasi di mana apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan. Okey, nilai apa tu? Nilai 4. 4 dengan 9.143 tu jauh kan. Sisian piawai baru menjadi semakin kecil. Okey, jadi kecil lah daripada 2.784 jadi 2.356. Okey, situasi B bila kita tambah satu lagi nilai iaitu 7. Jadi min baru akan jadi 4 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 3 kali lah. Tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 12. Jadi bahagi dengan bilangan data jadi 9 lah. Okey, bertambah 1 jadi 9. Jadi min baru dia 8.333. Sisian piawai punca kuasa 2. 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, tambah 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 bahagi dengan jumlah data 9 tolak min baru 8.333 kuasa 2 ni. Dapatlah 2.668. Ini yang situasi di mana apabila nilai yang dekat dengan nilai min ditambah, okey, min dia 8.333. Maksudnya nilai yang dekat dengan nilai min 7 tu dekat dengan 8.8333 ni, sisian piawai baru menjadi semakin kecil. Okey, daripada 2.784 jadi 2.668. Situasi ketiga bila kita tambahkan nilai pencilan, nilai ekstrim. Jadi 4 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah 18. Bahagi dengan jumlah set data baru 9 dapat 9.556. Sisian piawai rumus yang sama, 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 bahagi dengan jumlah set data 9 tolak min baru dia 9.556 kuasa 2 dapat 3.974. Di sini kita nampak apabila nilai yang jauh daripada min ditambahkan. Okey, min dia 9.556. Okey, nilai yang jauh daripada min 18 jauh daripada 9.556 tu. Sisian piawai baru menjadi lebih besarlah, semakin besar. Okey, sisian piawai asalnya 2.784. Jadi bila tambah nilai pencilan dia akan jadi lebih besar, 3.974. Itu bukti dah selesai kat situ. Jadi untuk mahir lebih lanjut berkaitan dengan perkara yang kita sentuh tadi tu, bila kita tambahkan satu set data, kita keluarkan set data, tambahkan nilai pencilan, para pelajar boleh buat praktiskan diri 8.2D ni muka surat
2, 3, 4. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Seterusnya, standard pembelajaran membandingkan dan mentafsirkan dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, baik. Kita pergi pada contoh terus lah, senang. Contoh 14. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada 2 buah kilang tertentu untuk menyiapkan suatu kerja. Okey, masa 5 jam sehingga 9 jam. Kilang A ni. Orang kata setiap jam tu dia berbeza lah. Untuk kilang A berapa orang, kilang B berapa orang, berbeza. Okay. Hitung min dan sisian piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Jadi kita tentukan dia punya min dan juga sisian piawai. Okay, min kalau melibatkan bilangan pekerja ni kekerapan, bilangan pekerja darab dengan masa. Okay. Contoh kat sini, untuk kilang A, 5 darab 3, tambah 6 darab 2, tambah 7 darab 9, tambah 8 darab 2, tambah 9 darab 4. Lepas tu bahagi dengan jumlah bilangan pekerja tu, 3 tambah 2, tambah 9, tambah 2, tambah 4, dapat 7.1. Sisian piawai adalah punca kuasa 2. Okey. Masa tu kita kuasa 2 kan dia. Nilai X tu adalah masa. Darab dengan kekerapan dia, bilangan pekerja tu, setiap tu. Okay, 5 kuasa 2 darab 3 tambah 6 kuasa 2 darab 2 tambah 7 kuasa 2 darab 9 tambah 8 kuasa 2 darab 2 tambah 9 kuasa 2 darab 4. Bahagi dengan jumlah pekerja tu 3, 2, 9, 2, 4. Tolak dengan min kuasa 2. Dapat 1.261. Itu untuk kilang A. Kilang B pun proses yang sama. Kita ambil nilai yang ada kat situ. Okay. 5 darab 1 tambah 6 darab 5 tambah 7 darab 7 tambah 8 darab 5 tambah 9 darab 2 bahagi jumlah pekerja 1.5 tambah 7 tambah 5 tambah 2 dapat 7.1. Sisian piawai pun sama. Jam tu kita kuasa 2 kan dia. Okay, 5 kuasa 2 tambah darab 1 tambah 6 kuasa 2 darab 5 tambah 7 kuasa 2 darab 7 tambah 8 kuasa 2 darab 5 tambah 9 kuasa 2 darab 2. Okay, bahagi dengan jumlah pekerja 157 tambah 5 tambah 2. Tolak min dia tu 7.1 kuasa 2. Dapat sisian piawai dia 1.044. Jadi kita tengok kilang B tu, kilang A dengan B ni min dia sama. Sisian piawai dia kilang B tu lebih kecil. Jadi pekerja dari kilang B adalah lebih cekap kerana sisian piawai baginya lebih kecil. Okay, selesai kat situ. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan membanding beza dan mentafsir data ni, para pelajar boleh buat praktis sendiri 8.2E inilah. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey, seterusnya standard pembelajaran yang terakhir. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Contoh 15. Jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi jisim dua kumpulan murid. Okey, kumpulan A, kumpulan B. Bilangan murid dah. Ni 18, ni 12. Min 52, 56. Varian 2.5, 1.8. Setiap murid daripada kumpulan A dan B akan digabungkan. Tentukan sisian piawai bagi jisim kumpulan murid yang digabungkan. Jadi untuk soalan macam ni, 4 langkah kita kena laksanakan. Ya, okey, baik. Memahami masalah, menghitung sisian piawai bagi gabungan jisim dua kumpulan murid, merancang strategi mengenal pasti hasil tambah X. Kata jumlah jumlah bilangan murid itulah EX dan jumlah X kuasa 2 iaitu bilangan murid tu kuasa 2 lah. Bagi kedua kumpulan murid, kemudian hitung
hasil tambah X dan hasil tambah X kuasa 2 bagi gabungan dua kumpulan murid tersebut. Melaksanakan strategi. Kumpulan A, okey, gunakan rumus min. Min dia dah bagi dah setiap kumpulan tu. Jadi untuk A ni 52 sama dengan jumlah X bahagi dengan bilangan murid tu 18. Okey. GSIM lah, kita nak tahu GSIM dia. Jumlah GSIM tu dapat 936. Kumpulan B pun sama, kita guna rumus min. Min dia 56. Okay, dia punya bilangan murid tu 12. Jadi 56 darab 12 dapat 672. Jumlah GSIM. Okay, ia tu jumlah GSIM. Seterusnya untuk sisi yang piawai, kita gunakan rumus yang ni untuk setiap kumpulan. Okey, varian dah ada dah setiap kumpulan. Untuk kumpulan A 2 kita gantikan nilai ya 2.5, N tu 18, okey, bilangan murid. Min kita dah kira tadi. Okay, min bukan kita dah ada nilai kat situ 52 kuasa 2. Jadi kita akan dapat jumlah X kuasa 2 tu 48,717. Manakala yang kumpulan B tu kita dapat 37,653.6. Jadi bila kita dah dapat jumlah X ni, kita tambah 22, 936 tambah 672 dapat 1608. Jumlah IX kuasa 2 pun kita tambah 48717 tambah 37653.6 dapat 86,370.6. Min sebab kita dah dapat jumlah min ni jumlah EX ni 1608 tu jumlah GSIM kedua-dua kumpulan bahagi dengan jumlah murid kedua, bila kita gabungkan jadi 30. Jadi 1608 bagi 30 dapat 53.6. Sisi yang piawai kita ambil jumlah X kuasa 2 ni 86,370.6 bahagi dengan jumlah murid yang digabungkan 30 tolak dengan min. Kata min kuasa 2 itulah. Okey, yang kita dah kira yang baru ni 53.6 kuasa 2. Lepas tu siang piawai kita punca kuasa 2 kan dia akan dapat 2.462. Okey, para pelajar boleh cuba yang ni lah bagi nampak, bagi lebih faham. Jadi untuk lebih lanjut para pelajar boleh buat praktis sendiri 8.2F dan juga praktis komprehensif bermula muka surat 237 sehingga 239 untuk lebih mahir berkaitan dengan topik ini. Akhir sekali, kesimpulannya kita dah sentuh keseluruhan bab 8 ni lah, sukatan serakan data tak terkumpul. Kita dah sentuh perwakilan data dalam bentuk plot batang dan daun, plot titik, plot kotak. Dan untuk subtopik 8.2 ni, kata sukatan serakan ni kita dah sentuh julat. Julat antara kuartil, variance, sisian piawai. Itu saja daripada cikgu untuk video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.